Okey, awak dengar ah? Dengar je. Okey, dengar ah. Alright. So, kita akan tengok tajuk kita hari ni adalah mengenai fizik kuantum bab 7. So, dalam nota awak tulislah bab 7 ni. Okey, jadi perkara dalam bab 7 ni kita ada 3 subtopik. Yang pertama adalah teori kuantum cahaya 7.1. Dalam teori kuantum cahaya ni kita mula kita nak tahu cetusan idea oleh siapa-siapa. Lepas tu kita akan tengok kuantum tenaga dan juga kita akan tengok sifat kedualan gelombang zarah bagi membantu kita menerangkan konsep foton. Okey. Yang seterusnya, lepas kita dah tahu apa itu foton, macam mana nak kira foton, kita akan tengok pula kesan fotoelektrik 7.2. Okey, dan dalam kesan fotoelektrik kita melihat mengenai frekuensi ambang, kita melihat ada sedikitlah berkaitan macam awak punya elektronik di mana permukaan logam dipanaskan oleh katod menyebabkan elektron terlepas dari permukaan dan merambat dalam awak punya diode vacuum. Ingat tak tajuk elektrik? Kita ada menguji mengenai diode vacuum dan sebagainya tu. Nanti dia akan ada sikit. Okey, lepas tu dan yang ketiga adalah teori fotoelektrik Einstein. Yang ni awak Einstein ni awak kenal dah. Okey. Dia punya kiraan pun dah pecah peluh lah kita nak kira. Ni kita nak memahamkan konsep. Okey. Seterusnya rujuk kepada buku teks awak yang ada gambar ahli sains ni, saintis semua ni. Okey, yang pertama ni kita tengok teori klasik. Okey, dia bermula dengan Isaac Newton. Okey, Isaac Newton ni dia banyak mengkaji sifat zarah dan dia banyak menerangkan kepada kita mengenai gerakan lah. Kita kan dalam tajuk daya dan gerakan kan kita ada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua. Dia lah ni. Okey, tetapi Isaac Newton dia tidak berjaya. Yang saya warna biru ni adalah masalah yang mereka hadapi. Okey, di zaman mereka tak boleh nak selesaikan. Jadi Isaac Newton ni dia tidak berjaya menyelesaikan fenomena pembiasan. Okey, di mana ada kesilapan semasa dia membandingkan kelajuan cahaya dalam kaca dan dalam udara. Okey, lepas tu kita pergi kepada Thomas Young. Okey, Thomas Young ni pula dia ada eksperimen yang glamour, iaitu eksperimen Dwi celah Young dalam tajuk gelombang untuk kita jalankan interference. Okey, jadi dalam projek dia ni, dalam eksperimen interference ni, dia dapat menunjukkan cahaya itu adalah satu gelombang. Dia dah boleh buat keluar dah satu teori. Okey, tetapi dia tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Okey, lepas tu kita tengok pula John Dalton. Okey, John Dalton ni dia adalah pengasas orang kata orang yang menjumpai atom lah. Yang ni dalam kimia ni glamour lah, betul? Cikgu rasa cikgu ingat cikgu ajak kimia memang ini yang kita sebut dulu. Lepas tu J.J. Thomson ni, Niels Bohr tu nanti. Okey, jadi atom ini dalam fizik ada, dalam kimia pun ada. Tetapi dia pun ada masalah untuk fizik klasik ni, teori klasik ni, dia tidak juga dapat menerangkan spektrum cahaya. Spektrum tu adalah susunan. Okey, macam yang kita dapat spektrum gelombang elektromagnet tu. Itu spektrum. Okey, yang ni spektrum cahaya oleh atom bahan. Okey, dan yang last sekali saintis yang terlibat dengan teori klasik ini, yang banyak kita pakai teori dia adalah J.J. Thomson, iaitu kita belajar, kita kenal daripada dia adalah mengenai elektron. Okey, dia mengkaji kelakuan elektron. Tapi dia pun ada masalah juga. Dia tak dapat menunjukkan spektrum garis cahaya. Yang ni spektrum cahaya saja. Yang ni spektrum garis cahaya. Kalau dalam bahasa mudah,
spektrum cahaya ni adalah spektrum yang cahaya selanjar lah. Maksudnya yang macam awak tengok dekat pelangi tu, itu adalah spektrum cahaya elektromagnet tu, yang itulah cahaya selanjar tu. Okey, kalau yang spektrum garis ni pula, maksudnya cahaya matahari tu you nampak dia in the case of color yang daripada biru, daripada ungu dia anjak-anjak jadi indigo, lepas tu dia anjak-anjak jadi biru, betul tak? Betul kan itu susunan elektron, susunan spektrum elektromagnet, betul? Sinaran tampak? Betul, betul. Ya. Jadi J.J. Thomson ni dia nak lihat lebih. Dia nak lihat cahaya ni, cahaya ungu yang awak tengok warna pelangi tu, dia tak mau nampak dalam bentuk selanjar. Dia nak nampak satu garis, satu garis, satu garis. Okey, macam nak senang kira. Tapi dia tak berjaya. Okey? Dan bila dia tak berjaya, kita teruskanlah juga belajar dengan teori mereka ni. Betul? Kita dah belajar banyak kan? Dengan teori yang tidak berapa, adalah kelemahan dia. Okey? Seterusnya datanglah kepada geng-geng ni yang nampaknya lebih muda belia tahun 18-an, 18, 19 yang tadi tahun 16 1600, ni 1858 hinggalah Louis de Broglie. Yang ni nama dia Louis de Broglie, jangan duk Louis pula. Tapi zaman cikgu belajar dulu, cikgu sebut Louis de Broglie. Sebab saya nak jawab Faisal. Saya kena eja dengan betul. Tapi bila saya mengajak, saya kena sebut yang betul lah. Dia adalah Louis de Broglie. Okay? Dan dia adalah yang last kali lah, yang agak moden lah. 1987 ni saya dah lahir dah ni. Saya dah berada di darjah tingkatan 4. Okay. So, teori kuantum ni atau kita panggil dia sebagai fizik moden. Mereka ni adalah geng-geng yang memperkenalkan teori kuantum. Teori kuantum salah satu fizik moden. Ada lagi lah teori yang lain yang awak akan jumpa semasa matrik dan semasa awak belajar khusus yang berkaitan lah di peringkat universiti. Okay, dulu bila starting tahun 96 tak silap saya, tahun 97 kita silibus baru, benda ni terus ajak di matrik. Okay, but now bila dah dia ajak balik ke awak, saya rasa nanti awak dekat matrik pun silibus baru. Faham tak? Bila awak masuk matrik tahun 2022 tu nanti, insyaAllah awak silibus baru ataupun dia akan ajak awak tajuk ni dalam masa 1 hari. Jangan mengeliat lah time tu, terlupa dan sebagainya, betul? Okay, jadi Max Planck ini, dia glamour dia adalah gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam. Dia dapat buktikan jasad hitam ni ada memancarkan gelombang dan lagi hebat, dia boleh katakan dalam bentuk diskrit. Bentuk diskrit tu bentuk hak garis-garis tadilah. Pelangi tu kita nak tengok tu dia satu line garis purple, satu line garis indigo, satu line garis kuning. Kita nak tengok that one. Faham tak? Dan dia berjaya bukti. Tetapi adalah syaratnya. Okay. Lepas tu Einstein, dia sangat terkenal dengan konsep foton dia. Di mana lepas tu dia juga terkenal dengan teori foton Einstein. Sampai sekarang ni siapa pun tak boleh lawan. Tak boleh lawan dia lah. Okay, jadi bila Einstein ini dia bergabung dengan Louis de Broglie, mereka bentuk satu sifat kedualan gelombang zarah. Yang mana dengan adanya sifat ini ditambah pula dengan konsep foton yang kukuh penerangannya, maka mereka boleh menerbitkan dan meneruskan teori kuantum ini. Okey, dan Niels Bohr ini dia menerangkan penghasilan spektrum garis. Dia tunjuk garis itu dapat lagi cantik dengan menggunakan atom hidrogen. Okey, Niels Bohr ni dia terkenal dalam kimia, betul? Kalau awak ingat, saya juga cikgu kimia tau. Mantan. Saya dah meninggalkan kimia dah last kali 2012, hampir 10 tahun. Okey, dalam Niels Bohr ni awak belajar dalam kimia petala kan? Petala elektron, petala pertama, petala kedua, petala paling luar, betul? So Niels Bohr ni dia mengkaji pergerakan elektron melompat dari satu petala ke satu petala. Okey? Jelas ni pencapaian dan masalah yang timbul. Okey ke tidak ni? Okey. Jelas lah. Nanti awak baca dia akan lebih lanjut dan kalau awak Google
Mereka ni kalau di Google letih sikit lah nak baca sebab dia bahasa orang putih. Tapi kalau awak minat tak ada masalah, boleh Google. Okey, seterusnya kita rujuk kepada buku teks 7.1 teori kuantum cahaya. Jadi dalam teori kuantum cahaya, dia sangat bertegas dengan awak, dia sangat ulun suruh awak menyemak kita punya spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet ini kita belajar selepas tajuk gelombang, betul? Lepas tu kita tak terang beria-ria. Kita just terang aplikasi dia, kita terang kegunaan dia, kita terang sikit saja pasal benda ni. Okay, sebabnya dekat sini kita nak lihat kegunaan dia yang lain. Alright? Kalau tengok from your textbook, dari buku teks, saya terpaksa buang sikit sebab saya nak bawa masuk ni benda baru ni. Yang termometer ni. Termometer ni pun saya terpaksa terbalik sebab saya jumpa dalam internet, dia pergi terbalikkan spektrum. Kalau terbalik spektrum, saya rasa harulah kat awak. Okey, dalam tajuk gelombang kita belajar kita mula dengan gamma, lepas tu kita X-ray, lepas tu kita ada UV, and then kita ada sinar tampak, and then kita ada infrared, kita ada micro, gelombang micro, and then kita ada gelombang radio. Kan? Yang saya jumpa dalam internet tu, dia terbalik bila ada termometer ni. Jadi saya terpaksa lah terbalikkan termometer, jangan terbalik spektrum. Okay, sebab tu tulisan termometer ni kalau awak perasan dia terbalik. Dia boleh nampak tak? Saya kalau awak tak nampak, saya lega. Awak nampak ke tidak? Ni tulisan yang ada kat sini ni. Yang ni dia tulis 1K, yang ni 100K, yang ni 10,000 K. K tu Kelvin. Dan yang ni adalah 10 darab 10/6 ataupun 10 juta Kelvin. Okay? Jadi tak apa, kita tengok ni. Bagi spektrum gelombang elektromagnet, perkara yang paling awak kena ingat sebelah kiri tangan awak, sebelah kiri tangan cikgu, rujuk buku teks, rujuk cikgu, slide cikgu sama. Okey? Sebelah kiri kita dia akan bermula dengan sinar gamma. Okey? Dia ikut susunan dan akhirnya akan berakhir dengan gelombang radio. Lepas tu kita ada dua color kalau you tengok in your textbook, betul? Dalam textbook dia buat panjang gelombang di atas, duduk sini ni. Panjang gelombang duduk sini, tak ada masalah. Cikgu panjang gelombang duduk bawah. Okey, janji kita faham betul. Alright? Okey. Panjang gelombang ni panjang gelombang ni awak boleh tengok anak panah dia tala kot ni. Alright, so kalau from your textbook, awak boleh nampak anak panahnya bergerak dari kiri ke kanan. Ni saya sambil duduk mengajar awak ni, tangan kiri saya angkat, tangan kanan saya duduk pegang mouse ni pun saya angkat. Sebab saya kalau saya belajar jadual berkala kimia pun, saya akan kira kiri dan kanan untuk saya menentukan kumpulan atom, kumpulan karbon dan kumpulan logam dan bukan logam. Betul tak? So kalau you duduk baca, hafal itu saja tak ada movement dan you pening sikit. Okey, lepas tu dalam spektrum ini frekuensi dia, kita boleh tengok dia berubah. Okey, perubahan frekuensi daripada belah kanan semakin menghampiri ke sebelah kiri, ini menunjukkan frekuensi semakin bertambah. Okey, frekuensi adalah bilangan ayunan dalam satu saat. Okey, dia bergerak dengan lebih cepat. Itu maksud dia. Alright. Tetapi kenapalah tiba-tiba dalam buku teks pun dia highlightkan for the visible spectrum ataupun cahaya tampak. Okey, cahaya tampak ini sebenarnya adalah sinaran matahari yang cahaya putih awak, yang di dalam cahaya putih dia terpecah kepada 7 warna. Okey, 7 warna ni kalau saya dulu sekolah, saya hafal M merah, lepas tu oren, O kan, lepas tu K kuning, lepas tu hijau. Jadi mauve. Okey, mauve dulu tu Muqtadari. Zaman saya sekolah dulu glamour Muqtadari.
Okey, jadi hijau, lepas tu B, biru, I, indigo, dan the last one is ungu. Okey, so awak boleh uh, salin nota ni ataupun awak conteng dulu kat buku teks, tapi jangan dengan pensel. Dengan pen, jangan dengan pen, dengan pensel tau. Layang-layang je, satgi hampa lupa padam pula. Okey, kalau siapa yang ada warna tu, awak terus je garis-garis warna tu. Okey, untuk awak ingat dia punya warna. Dan kalau diperhatikan, warna merah ini kawasan dia besar sikit kan? Sebelum dia nak tukar jadi oren kat sini, dia besar. Okey, besar di sini because dia punya frekuensinya adalah rendah. Okey. Dan yang ni pula indigo ni, kita nampak ungu, indigo ni nampak macam bercampur-campur aja warna dia. Okey, sebabnya frekuensinya pada ketika ini adalah tinggi. Okey. Dan satu perkara lagi awak kena ingat, julat bagi sinar tampak ini adalah antara 400 ke 700. 700 lebih-lebih sikit lah kan. 750 pada buku teks ya, sebab tu dia terlebih sikit macam ni. Kalau yang 4 ni dia mungkin 380 macam tu. Okey, selepas pada dia adalah sinar UV. Okey. Lepas tu selepas pada yang merah ni pula, sini adalah dia punya infrared. Okey, kenapa saya masukkan termometer? Okey, dalam buku teks kita ada statement ini. Nampaklah buku termometer ni, suhu dia daripada tepi ni, suhu dia sejuk. Okey, suhu dia rendah, makin lama sampai hujung, suhunya meningkat. Ataupun kesimpulan kita kata kawasan gelombang radio, gelombang mikro, dia punya frekuensinya adalah dia punya suhunya adalah rendah. Maksudnya kita boleh kategorikan sebagai sejuk lah. Dan yang X-ray, UV, gamma ray ni kita kategorikan sebagai panas lah. Okay. Jadi termometer sebab tu saya salah kot tu. Alright. Next, kita tengok. Okay. Dalam buku teks dia kata semua objek boleh memancarkan sinaran elektromagnet. Semua objek tu maksudnya bumi, matahari, bulan, awak sendiri pun objek, meja pun objek. Betul? Bola pun objek. Jadi dia kata boleh memancarkan sinaran elektromagnet. Yang tadi spektrum lah kan, spektrum sinaran tu. Okey? Dan persoalannya, kalau dah semua objek, jadi adakah manusia pun boleh memancarkan sinaran elektromagnet? Jadi awak rasa kita ni, manusia ni, kita boleh lancar tak? Pancarkan tak sinar elektromagnet? Kita tak belajar lagi ni, tapi rasa kita pancar tak sinaran elektromagnet? Pancar. 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 Macam mana awak rasa dia pancar? Sebab kita boleh tengok kulit manusia warna coklat. Kan. Sebab kita bukannya satu objek yang hitam pun. Kita kan warna-warna ten-ten sikit kan. Jadi nanti kita akan tengok bukti dia. Boleh ke manusia ni memancarkan sinaran elektromagnet? Okey, jadi yang pertama kita buat dulu kesimpulan. Tulis kesimpulan ni dalam nota awak. Iaitu objek yang sejuk memancarkan gelombang pada frekuensi rendah. Contoh gelombang frekuensi rendah yang dipancarkan oleh objek sejuk adalah gelombang radio dan gelombang mikro. Okey, dah kalian Okey, seterusnya kita tengok pula apa jadi pada objek panas. Jadi objek yang panas memancarkan gelombang pada frekuensi yang tinggi. Contoh gelombang frekuensi tinggi adalah ultraungu dan cahaya tampak. Okey, sinar X tu kita nak sembang sangat tak? Rasa awak?
Dalam cerita ni banyak tak kalau awak survey buku ni banyak ke disebut kat awak pasal sinar X, sinar gamma? Tak apa kan. Tak berapa sebabnya sinar X tu bahaya betul. Kan? Kalau awak nak pergi X-ray, nanti awak nak masuk U, awak tahulah awak kena ambil X-ray dan sebagainya kan, tambah-tambah awak nak masuk Universiti Pertahanan tu. Okey, bila awak nak pergi X-ray tu, nanti awak akan dipakaikan baju yang untuk X-ray tu, lepas tu orang X-ray tu dia masuk dalam bilik tu. Awak je yang dipancarkan sinaran tu. Maksudnya sinaran tu agak radiasinya mempunyai frekuensi yang sangat tinggi lah. Dia pun tak mau terdedah banyak-banyak. Okey, dan kalau sinar gamma tu awak faham lah, that one adalah salah satu sinaran radioaktif. Betul kan? Yang ni semua awak dah belajar dah. Dia tinggal kat hujung ni untuk hampa nak pergi patah-patahkan. Ada yang dipatahkan, ada yang dibetulkan. Macam itulah. Okey, so seterusnya. Kita kena faham dulu apa itu jasad hitam. Okey, apa itu jasad hitam? Okey, jasad hitam ni, takrifan dia mesti ada dua perkara je. Yang pertama, jasad hitam adalah suatu jasad unggul yang berupaya menyerap semua tenaga elektromagnet yang jatuh ke atasnya. The words of jasad unggul dalam periksa jangan tinggal. Okey, nanti ada pula yang jawab. Jasad hitam adalah satu jasad yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet atau berupaya menyerap sinaran elektromagnet. Tak boleh. Jasad unggul menyerap semua. Semua. The word semua ini penting. Apa nak garis ke suka hatilah. Cikgu banyak nak buat garisan-garisan sini jenuh. Okey, ini adalah perkara pertama yang kita nak faham apa itu jasad hitam. Okey, yang kedua pula, kita nak tengok jasad hitam ini juga kita kena faham dia boleh memancarkan sinaran termal. Sini bukan terma lah, termal. Hijau dengan betul. Jangan cikgu dalam tajuk tu kita sebut terma. Tak apalah, tajuk yang klasik tu tak apa. Yang tajuk ni kita sebut termal. Memancarkan. Tadi menyerap semua. Sekarang memancarkan sinaran termal. Termal ini maksudnya dia bergantung kepada suhu. Okey, kebergantungannya kepada suhu. Okey, so kita tengoklah apa maksud takrifan sinaran termal. Jadi sinaran termal ni dia boleh merangkumi sinar tampak dan sinaran tidak boleh dilihat oleh mata. Okey, sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata, bahasa pendeknya adalah sinaran tak tampak. Tambah perkataan tak je. Okey. Jadi kalau tak mau sebut sinaran tak tampak, awak boleh sebut dia sebagai sinaran yang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Okey, kita pun ada juga kan bunyi yang kita tak dapat dengar kan, yang tidak boleh didengar oleh manusia. Sama juga macam kita tak boleh lihat benda-benda yang oleh mata kita ni. Kan? Itu maksud dia. Okey, sampai takat ni jelas? Okey, yang lain jelas ke tak sampai takat ni? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, bagus. Kita teruskan lagi. Dah sempat salin tak ni? Tak apa, sekejap lagi cikgu hantar slide ni. Tapi fahamkan betul-betul nak. Mana yang cikgu suka highlight tu, hampa highlight betul-betul. Okey. Seterusnya kita pergi. Ni ada gambar dia. Yang ni adalah untuk awak bezakan yang mana adalah jasad unggul. Saya ada objek P, jasad P dan saya ada jasad Q. Okey. Jasad P ni warna apa? Kuning. Kuning. Bagus. Nampak? Okey. Yang ni pula jasad Q berwarna hitam. Betul tak? Jadi kita nak tengok apa beza kuning dengan hitam ni. Alright? Kita dah belajar lama dah. Okay, kalau kat kedai Tom Yam pun ada. Awak perasan tak kalau kat kedai Tom Yam, dia pakai lampu Kalimantan, dia balut kertas hijau. Kertas plastik hijau tu. Apa cahaya yang keluar tu? Warna apa yang keluar? Kalau dia balutkan lampu Kalimantan tu dengan plastik hijau. Hijau. Hijau lah betul. Kalau dia balut kuning, keluar kuning lah. Dia balut biru, keluar biru lah. So, itu adalah salah satu promotion nak bagi awak nampak, oh itu kedai Tom Yam. Betul?
Itu kedai makan. Jadi jasad P ini dan jasad Q mereka disinari oleh cahaya matahari. Tapi cikgu detail kan. Cahaya matahari ni ada berapa warna? 7 kan? Dan nampak cikgu susun dia elok lah ni. Betul? So merah, oranye, kuning, hijau. Moh. M-O-K-H. Biu. B-I-U. Biru, indigo, ungu. So, bila semua 7 cahaya ini kena atas jasad P, jasad P dia pantul balik sinar kuning. Okey, dia pantul balik sinar kuning tapi sinar hak lain P mana? Yang lain P mana ni? Diserap. Sinar merah, oren semua ni P mana? Diserap. Ya, Oleh bagus. jasad P. Ayat dia adalah objek P ini, jasad P ini dia menyerap warna yang lain kecuali warna kuning. Yang sama warna dengan dia, dia pantul balik. Okey? Itu yang awak dapat dalam kes cahaya lampu kedai Tom Yam tu. Okey, dan bagi jasad Q yang hitam ini. Okey, ini very solid hitam ni. Jadi cahaya putih, cahaya matahari jatuh atas dia. Faham? Dipancarkan atas jasad P. Okey, apa jadi? Jasad Q, sorry. Apa jadi? Cahaya dia ada tak yang dipantul? Tak ada. Tak ada. Okey, semua cahaya dia serap. Jadi antara jasad P dan jasad Q, yang manakah kita boleh panggil jasad unggul? Q. Ya, bagus. Q ini kita boleh panggil sebagai jasad unggul. Yang P ni kita panggil apa? P ni dia adalah jasad hitam. Yang lagi satu sifat dia iaitu yang itu memancarkan cahaya mengikut dia memancarkan sinaran terma mengikut suhu. Faham tak? Dia bukan jasad unggul. Jasad P ni dia bukan jasad unggul sebab dia tidak menyerap semua sinaran elektromagnet. Syarat unggul mesti semua. Faham tak? Okey, faham tak ni? Faham. Jadi jangan duk kata pula, oh cikgu yang ni saja jasad hitam sebab dia warna hitam. Tak. P ni pun jasad hitam. Q ni pun jasad hitam. Tetapi Q ini dia adalah jasad hitam yang ditakrifkan dalam takrifan yang pertama. Iaitu yang unggul. Okey? Jadi awak dah jawab tadi, maka inilah jawapan yang kita terima. Okey, seterusnya. Ini kesimpulan dia. Okey, nampak ni cahaya matahari. Okey, ni kita boleh nampak dan ada tambahan. Kalau awak tengok kita ada tambahan dekat hujung ni, selain daripada sinar gamma, kita ada sinar kosmik. Sinar kosmik ni dapat dekat mana? Ini adalah sinar angkasa lepas. Faham? Angkasa lepas. Cahaya matahari kan main pada angkasa lepas, bukan main pada rumah kita. Jadi dalam matahari ini kita nampak ada tak tampak, kita nampak tampak dan sini tidak tampak. Okey, yang di sebelah kanan saya yang masuk kategori tidak tampak adalah gelombang radio, lepas tu gelombang mikro. Boleh nampak ke gelombang radio dengan gelombang mikro ni? Kita tak nampak kan? Betul tak? Mata kita tak boleh lihat kan? Betul, mata kasar kita, mata manusia, kita tak dapat lihat sinar ini. Okey, kalau kita nak lihat juga, maka kita kena gunakan teleskop radio. Teleskop gelombang radio dan juga boleh nampak. Saya pun tak tahu teleskop gelombang radio tu kalau awak guna dia nampak dalam bentuk cahaya ke, dia nampak dalam bentuk zarah bulat-bulat ke, wallahu alam. Okey, yang tu saya tak Google lagi. Tapi kita tengok pada inframerah. Okey, inframerah ni macam kita kata warna yang dekat kaki langit waktu senja tu. Okay, so that one inframerah ni kita boleh pecah kepada yang mempunyai panjang gelombang yang pendek, sederhana dan jauh. Yang awak kenali sebagai FIR. FIR tu adalah far tu jauh, I tu infra, R itu red. Far infrared. Okay, ni kadang-kadang kita boleh tahu lah kalau orang perempuan dia sibuk nak diet, dia sibuk nak kurus. Orang siap ke kenai. Ada singlet
yang awak pakai dia ada kesan FIR lah, betul? Awak bisa tengok kan, mempunyai kesan inframerah. Awak tak tahu lah menatang apa kan kalau yang beli-beli tanpa pengetahuan sains tu. Jadi ini sebenarnya FIR ni, infrared ni, dia boleh menembusi kulit, dia boleh menembusi tisu. Okey? Lepas tu ini adalah sinar tampak iaitu yang awak nampak pada matahari lah. 7 warna pelangi. Right. So for the sinar tampak infrared, dia banyak kegunaan dia lah. FIR ni dia banyak guna dalam sinar biogenetik. Yang ni bagi siapa-siapa yang berminat dengan biologi punya kursus biologi selepas SPM nanti. Yang ni lah nanti boleh ambil. Tak boleh jadi doktor kosmetik. Boleh dia macam-macam. Right. Okey, kesimpulannya sini, apabila suhu objek meningkat, objek akan bertindak sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran terma. Okey, yang ni saya bincang pasal jasad unggul ke? Tak. Ada? Tak kan? Tak. Ini adalah situasi yang kedua yang bertindak sebagai pemancar jasad hitam dengan memancarkan sinaran terma bergantung kepada suhu. Jadi ini dia punya hubungan. Okey? Seterusnya. Yang ni graf ni. Saya graf ni pun terang berkali-kali nak baca berkali-kali nak bercerita kat hangpa jenuh. Alright. Saya buat ini adalah graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Saja saya bagi gelombang sebelah kiri tak ada warna. Sebelah kanan ada cahaya tampak. Okey? Tengok dulu hak yang belah kiri, yang kosong ni dulu, yang saya duduk bulat ni. Saya nak tanya, saya ada berapa pemboleh ubah dalam ni? Graf saya, tajuk saya adalah keamatan sinaran melawan panjang gelombang. Jadi saya ada berapa pemboleh ubah bagi graf ini? Siapa boleh jawab? 5. Ada 2. Okey, kalau 2 tu apa? Dia tengok kat sini boleh. Yang ni I tau. I ni adalah intensity bahasa orang putih. Yang ni graf bahasa Melayu, keamatan sinaran. Okey, jadi awak nampak 2 kan? I dengan lambda, betul? Nampak tak benda ni jelas dekat awak punya skrin? Boleh nampak ke tak? Boleh tu. Sebab saya cuba guna slide ni sebab nak bagi nampak. Kan? Sebab saya pun tengok tu saya pakai spek tau. Takutlah awak yang duk tengok phone. Siapa tengok laptop tak ada masalah. Dekat phone tu kadang-kadang dia jadi kecil kan. Okey. Awak kata 2, betul? Betul kan? Setuju 2? Setuju. Maksudnya I dengan lambda iaitu panjang gelombang, betul? Saya nak minta buka sikit mata. Tak tahu lah macam mana hampa nak buka bagi mata, hampa tanya mata tu bagi terang sikit. Sebenarnya kita ada 3 pemboleh ubah. Iaitu pertama adalah intensiti keamatan, yang kedua adalah panjang gelombang, dan yang ketiga ni, awak nampak T kan? T dalam fizik apa tu? Temperature, suhu, betul? So di sini dia ada 5500 Kelvin. T yang bawah ni 5000 Kelvin. T yang bawah ni 4500 Kelvin. T ini adalah 4000 Kelvin dan ini adalah 3500 Kelvin. Okey? So ini adalah suhu. Sebenarnya bagi graf ini dipanggil graf taburan. Nampak dia macam, awak dah dalam AdMed dah belajar belum taburan kebarangkalian? Dah you. Dah faham tak? Boleh lah. Taburan normal, taburan binomial tu. Ni kan macam bentuk awak punya taburan ni. Okay? Di mana dia menunjukkan keselanjaran. Iaitu keselanjaran tu maksudnya continuously, berterusan. Itu dia berapa istilah lah cikgu pakai. Alright, so kita ada 3 pemboleh ubah. Okay, kita tengok. Mana saya nak fokus. Ni nampak macam mai. Semua mai kat sini, betul? Kenapa saya tak start daripada kiri pergi kanan?
Tiba-tiba cikgu jadi macam ustazah baca jawi pula. Daripada kanan saya bergerak pergi tengok ke kiri. Okay. Sebenarnya bacaan kita rujuk kepada panjang gelombang. Okay. Mengikut panjang gelombang, awak rasa yang dekat dengan kosong ni, ini kawasan apa ni? Okey, untuk pengetahuan, rujuk balik awak punya slide. Awak tak boleh rujuk slide dah, jadi tengok buku teks yang mengenai sinaran elektromagnet dah. Okey, hujung ni sebenarnya kat hujung-hujung ni, ini adalah sinaran gamma. Lepas tu kita ada X-ray. Lepas tu kita ada UV. And then dekat 400 sehingga 750 lebih kurang kita akan ada cahaya tampak. Lepas tu kita ada infrared, and then kita ada gelombang mikro, lepas tu kita terus kepada gelombang radio lah kan yang ujung-ujung. Okey, tengok apa jadi yang saya nak suruh awak fokus. Anak panah dia muncul, dia talar dekat apa tu kalau awak perhatikan. Lima anak panah tu dia tunjuk apa? Titik maksimum. Pandai. Ya Allah, bagus Kang Hanan. Cikgu saya ada sikit tu. Kita tak situ. Baguslah tu. Kan you belajar graf keselajaran tu kan, titik tertinggi ni adalah titik maksimum yang dicapai oleh setiap graf sebelum dia jatuh balik. Nampak belah kiri ni semua graf jatuh balik. Yang ni semangat duk naik. Tapi yang ni semua jatuh balik dan akhirnya dia jadi sifat. Sifat ni adalah sinaran kosmik. Ingat dah tadi cikgu kata ada tambahan dalam slide sebelumnya, betul? Sinaran kosmik ni adalah sinaran angkasa lepas. Sebab tu dia kosong sikit tu. Okey. Kita nak tengok. Kalau awak perhatikanlah kepada ini titik tertinggi, nilai maksimum. Ini nilai maksimum bagi line yang ni. Ini adalah maksimum bagi line 4500 Kelvin. Ini adalah maksimum bagi 5000 Kelvin. Ini adalah maksimum bagi 5500. 5500 Kelvin ni dia adalah dia punya suhu tu sama dengan suhu matahari apa lah. Matahari kita yang duduk bersinar siang malam ni. Okey. Tapi bila perhatikan kepada corak dia, kita dapati titik maksimum ni makin lama dia makin pi ke kiri. Betul tak? Kan dia makin bergerak ke kiri kan? Maksudnya di sini kalau kita kata cikgu, panjang gelombang dia semakin berkurang. Betul? Titik dia makin kurang, makin beranjak ke kiri. Betul tak? Lepas tu, ini yang saya nak maksudkan. Kalau saya pergi bubuh lah cahaya tampak ni kat sini, apa tak nampak lah. Benda tu nak tengok, banyak sangat kan? Jadi inilah kawasan cahaya tampak tu tadi. Alright? So kita move kepada page ini. Right? Dalam page ini, yang ni kita tengok mengenai suhu-suhu dia lah. Okey, dalam page ini, kita tengok dulu. Di sini dia tulis 4000 Kelvin. 4000 Kelvin ini kalau bahasa saintis astronomi lah, dia panggil ini bintang merah. Okey, bintang merah ni kategori kita kata bintang yang kecil sikit lah. Okey, kecil sikit pada matahari tu. Matahari sebenarnya besar tau. Tapi kita ada bintang yang lagi besar. Okey, jadi 4000 Kelvin ni adalah suhu bagi bintang yang merah. Bintang yang kategori agak kecil lah saiz dia. Okey, panjang gelombang dia. Okey, dia akan datang daripada belah kanan. Kita lukis keselanjaran graf dia ni. Okey, dia capai macam ni, dia bengkung. Okey, lepas ni yang ni pula untuk cahaya matahari, bintang putih seperti matahari, suhu lebih kurang 5270 atau 5300 ni Kelvin. Ini adalah kategori bintang ataupun matahari kita lah. Okey, awak boleh nampak dia punya titik maksimum dia makin ke sini sikit. Dan area ke sini sikit tu warna apa? Warna kuning nak oranye ni kan? Betul tak? Matahari awak betul tak awak nampak macam tu? Keamatan cahaya UC from the matahari. Kan? Yang kita nampak dia lebih oranye tu sebab kita ada partikel-partikel udara. Kan? Tapi daripada yang bintang kecil-kecil ni, dia punya
titik maksimum dia tak sampai pun dalam area kita panggil inframerah tadi ni. Bukan masuk dalam kategori warna merah, dia inframerah. Okey, dan bagi bintang biru yang suhunya lebih kurang sini, kalau tak silap cikgu dia tulis 7,600 Kelvin atau 5,600 macam tu. So 5,600 lah, yang ni kategori bintang biru. Dan awak boleh nampak keselanjarannya dia naik sampai ke titik ultra ungu. Okey, penghujung sinar tampak kita iaitu ungu, warna ungu, gelombang ungu, dan pada ultra ungu ni, area ni, area ni adalah ultra ungu, dia mula jatuh balik. Okey? Jadi dalam buku teks nampak ada apa kesimpulan yang dia buat. Jadi sekejap dalam buku teks ni awak kena tulis. Apabila suhu objek meningkat, objek bertindak sebagai pemancar jasad hitam. Yang ni cikgu dah cerita tadi kan. Okey. Lepas tu kita kata setiap lengkungan graf spektrum jasad hitam lebih sempit. Okey ni, dia lebih sempit di kawasan sebelah kiri. Ni kawasan ni. Kawasan sebelah kiri, iaitu kawasan yang mempunyai panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi. Okey, kalau disuruh awak cerita daripada graf apa inferen ataupun apa kesimpulan yang awak boleh buat, maka ini ayat dia. Faham nak? Okey tak ni anak-anak? Okey cikgu. Okey, bagus. Jadi pada suhu yang semakin meningkat, panjang gelombang akan mencapai keamatan sinaran maksimum. Okey. Yang juga semakin pendek keamatan sinaran maksimum dia, makin pendek, mai kat hujung nampak dia jatuh menjunam. Dia tak jadi macam belah ni, dia landai. Kan ini bukan graf binomial yang bahagi buah sama banyak tu, normal piawai. Kan? Kalau kita belajar kan kita gunalah term tu. Jadi dia bahagi tak sama besar. Okey, apa yang tulis di sini juga kita boleh tengoklah dia menguasai dia macam mana. Okey, cahaya dia banyak macam mana. Right. So seterusnya. Tiba-tiba keluar gambar dah dah sengit. Buat macam mana cikgu tangkap gambar lagi tu. Alright. Ini adalah graf sama juga macam tadi, iaitu graf keamatan melawan panjang gelombang. Betul? Ini adalah sinar tampak tapi dah tak ada warna dah. Kalau cikgu mengajar dengan cara lama yang kita biasa duk buat sebelum ni, grup WhatsApp tu saja, ni nampak cikgu buat. Ni pun nasib baik ni dia nampak terang ada cerah sikit kan. Kalau cikgu semua sama color lah bukan kau. Tak pun cikgu guna color beria-ria pen, hampa semua color warna macam ni. Hampa jaga nak, cikgu tak nak tengok nota buka sekolah nanti dia keluar lagu ni. Yang cahaya tadi tu, spektrum tu bagi keluar 7 warna pelangi tu tau. Lukis besar macam mana pun cikgu tak kisah, jadi cikgu nak nampak 7 warna. Okey, yang kita kata tadi teori klasik tu, kita nak sangkal tu dia tak berapa nak berjaya. Tentang sini lah ni, jasad hitam ni. Okey, dia berlaku dia dekat sini ni. Kalau teori klasik, dia akan kata cahaya tu, cahaya pula. Teori klasik dia akan kata cahaya berkelakuan seperti gelombang tetapi dia tidak dapat menerangkan panjang gelombang yang pendek. Kalau kat sini dia cantik, dia macam orang lain, betul? Kawan ni makin duk naik, dia pun makin duk naik. Tapi bila mai tang sini, dia dah melampau, dia naik tak mau turun. Betul? Sedangkan orang lengkung lain dia turun. Tapi kalau ikut teori klasik, dia naik. Boleh ke keamatan naik sampai tak turun-turun? Jadi hampa rasa pencerahan hampa tu macam mana? Selepas warna putih tu warna apa lagi ya? Cikgu pun heran, awak pun heran, betul tak? Kan? Jadi teori klasik ni tak boleh dibuktikan. Sebab itu dikatakan teori klasik ni dia gagal kat sini. Ataupun dalam bahasa saintifik dia panggil apa tau? Ini dipanggil malapetaka UV ataupun malapetaka ultraviolet ataupun bahasa orang putihnya ultraviolet catastrophe. Okey? Ataupun kita boleh panggil malapetaka ultralembayung. Bahasa lama dulu panggil lembayung. Okey? Kita panggil ultra ungu. Okey, di sini berlakunya malapetaka.
Okey. Malapetaka ultraunggu ni maksudnya sinaran ultraunggu ni dia tak bagus. Okey. UV ni kita ada 3 jenis. Ni cerita luar tajuk. UV ni kita ada UVA, kita ada UVB, kita ada UVC. UVC bagus sebab ozon kita dah tolong halang. Lapisan atmosfera kita dah tolong halang, jadi dia tak tembus langsung. Okey, yang mai daripada matahari awak tu dia dah halang dah. Lepas tu UVB masuk sikit saja. Yang masuk kat kita ni banyak UVA. Tetapi kita tak boleh duk buat macam Mak Saleh, duduk bersantai-santai duk buat sunbathing tu untuk mandi matahari tu, jangan. Sebab dia bila lama-lama dia akan cahaya ungu ni kita perlukan sikit saja untuk penghasilan vitamin D. Awak tahu kan musim-musim COVID ni kan, awak kena ada vitamin D tu, awak kena develop vitamin D tu untuk membina pertahanan. Salah satu yang diperlukan selain daripada vitamin C. Vitamin C tak boleh banyak. Vitamin D dia susah nak dihasilkan dalam keadaan matahari kita sekarang. Kita nak dapat daripada body kita. Body kita nak hasil. Itu yang kadang lah ni farmasi dah keluar vitamin D yang awak boleh consume, awak boleh makan kan. Tapi tak boleh ambil banyak juga. Right? So malapetaka inilah. Okay. Lepas tu yang tadi soalan kita ni. Okay, adakah manusia satu jasad adalah satu jasad hitam? Okay, manusia kita tahu dia adalah seolah-olah. Okay, manusia adalah seolah-olah bertindak sebagai jasad hitam. Sebab kalau kita tengok di SPAT, ini kita pakai termografik. Okay, termografik untuk mengesan suhu. Okay, untuk mengesan warna-warna ni, ini adalah warna spektrum awak ni, betul? Okay, dia mengesan. Right? Disebabkan awak punya ni kawasan jantung ni, dia adalah kawasan yang mempunyai panjang gelombang yang tinggi ke rendah? Area jantung awak. Panjang gelombang tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Kita rujuk balik spektrum tu, jangan lupa. Merah ni panjang gelombang dia tinggi. Tetapi frekuensinya rendah. Okey. Kenapa panjang gelombang kat sini dia kesan warna merah? Okey. Kita kan jantung kita kan banyak bekerja. Okey. Yang ni dia kesan guna terma suhu badan. Okey. Kita dah belajar tadi mengenai kaitan antara suhu badan. Betul tak? Objek yang sejuk memancarkan gelombang pada frekuensi yang rendah. Jadi jantung kita ni tak ada lah panas sangat. Sebab dia hanya duk pam dia bekerja kuat, dia pam darah. Tapi yang dekat bahagian bawah-bawah ni nampak, biru-biru ni adalah part yang banyak buat kerja lah, jari-jari awak. Betul? Jadi ini adalah yang banyak memancarkan sinar yang mempunyai frekuensi tinggi ke rendah? Anak-anak, yang biru-biru ni mempunyai frekuensi tinggi ke rendah ni? Frekuensi tinggi. Tinggi. Itu tak garis lagi dah tu dalam buku teks tu. Okey, lepas tu kita bolehlah rujuk contoh jasad hitam yang ada. Kalau macam kereta, samalah juga kita guna termografik, imej termografik. Kita dapat dekat kawasan enjin tu warnanya merah. Okey. Jadi dia memancarkan gelombang yang frekuensinya rendah. Lepas tu kalau you tengok sini, elemen pemanas, that one kita boleh nampak direct kan, kita tak perlukan ni. Jadi manusia ni kita memerlukan satu alat nak tengok dia, sebab tu dia seolah-olah. Macam dalam buku teks dia guna awak punya rongga telinga tu. Rongga telinga tu maksudnya cahaya boleh masuk. Kan kadang-kadang awak nak tengok dalam telinga awak kan, suruh mak ke ayah tengok telinga awak, betul? Cahaya boleh masuk. Jadi cahaya tu buat pantulan berulang kali. Okey, sehingga semua cahaya itu diserap, sebab tu rongga kita nampak sedikit gelap. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh jasad hitam yang ada dalam kehidupan kita lah. Okey, kalau yang macam mentol, awak tahu punca fizik kuantum ni sebenarnya dia punca daripada mentol aja. Okey, punca daripada mentol. Maksudnya saintis duduk heran bila terwujudnya mentol tu dia ada intensity kan.
Jadi ini yang menyebabkan mereka dah start mula fikir mengenai fizik kuantum. Okay. So untuk hari ni takat ni dulu. Sebab ini adalah teori pengenalan. Okay. Lepas tu awak bolehlah baca pencetusan idea teori kuantum ini. Yang dalam nota buku teks ni ada kan. Jadi awak boleh salin dulu. Okay, nanti cikgu akan send dalam grup kita. Okay. Ada masalah ke topik ni? Ada cikgu. Okey, sebab harapnya tak ada. Dan cikgu rasa dalam objektif, hampa akan kena tu lah. Okey, Einstein mengeluarkan teori apa? Contoh, pilihan A, B, C, D ataupun 1, 2, 3, 4. Awak kena ingat lah, SPM awak bukan macam dulu dah. Paper 1 dulu jawapan dia A, B, C, D. Betul? Untuk awak memang ada jawapan A, B, C, D. Tapi dia ada multi choice. Iaitu dia ada pilihan 1, 2, 3, 4. Okey, jadi jawapan A 1 sahaja. Jawapan B 2 dan 3. Jawapan C 1 dan 4 contoh. Kan yang jawapan E semua contohnya lah. Jadi itu yang menyebabkan awak akan pening sekali lagi. Bila ada multi choice itu menyebabkan awak mula timbul was-was. Okey, bila awak baca fahamlah sikit-sikit, itu akan jadi. Okey, so saya slow motion dekat sini. Okay, esok pagi 7.30 tu kita bersedialah kan. Tapi yang ni cikgu akan cerita secara grup Telegram je lah, grup WhatsApp kita saja. Okay, jadi esok tak ada Google Meet lah. Sebab esok kita nak faham, cikgu akan hantar YouTube dan video yang nak menunjukkan sifat benda ni. Okay. Jadi hari ni kita boleh jumpa lagi pagi esok dengan harapan okay, so harapan cikgu esok pagi tak ada lah yang